Sekarang kita nak pergi pada part yang sensitif. Antara ibu dan isteri. Bila bertembung antara ibu dan isteri, mana lebih utama? Dalam bab apa? Ini bukan saya kupas dari bab kasih sayang, bukan bab emosi, bukan bab perhatian, bukan bab lain. Kita bincang bab nafkah. Nafkah melibatkan apa? Harta. Nafkah ni umum. Nafkah emosi, nafkah perhatian, nafkah kasih sayang, nafkah ilmu, nafkah apa-apa, tanggungjawab. Tapi yang kita nak bincangkan sekarang, sila jelas, jangan nak campur aduk sekarang. Dan jangan emosi, tolong jangan emosi. Apa pandangan alim ulama adalah pandangan yang telah diperhalusi. Janganlah pula terasa hati, kecil hati. Saya ulang lagi sekali, bila bertembung antara keduanya, isteri dan ibu. Baiklah, saya baca sekali lagi supaya kita tak salah faham lagi. Wahai para lelaki, wahai para suami, kena faham perkara ini. Ini bukan bab, Ustazah, isteri saya bukan isteri yang baik. Isteri saya kalau macam Ustazah lain lah. Ada yang buat macam tu ya. Dulu saya pun jaga. Isteri saya ni menyakitkan hati ya. Pasal isteri tu buat masalah ke, isteri tu nyakitkan hati ke, sebagaimana jadi isteri wajib memberi nafkah tanpa ada apa-apa alasan, kecuali isteri tu nusyus. Okey, baiklah. Kita baca sekali lagi Imam Nawawi. Imam Nawawi menyebutkan apabila berhimpun pada seseorang, orang-orang yang berhajat daripada mereka, yang diwajibkan memberi nafkah pada mereka, maka sekiranya hartanya cukup untuk menafkahkan semuanya, maka dia wajib menafkahkan semuanya. Seorang lelaki, nafkah yang wajib diberi isteri, anak, ibu, ayah dia. Kemudian kalau adalah adik-beradik yang belum kahwin, yang belum ada tanggungan, adik-beradik perempuan terutamanya, yang susah, yang ibu ayah pun tak mampu. Kalau dia mampu, dia juga wajib menafkahkan kepada adik-beradik perempuannya. Maksudnya. Okey. Tetapi, namun, kalau mampu nafkahkan semuanya yang di bawah kewajipan dia. Namun sekiranya hartanya tidak lebih kecuali untuk seorang. Nafkah dia tak mampu untuk semua, untuk seorang saja. Siapakah orang itu yang seorang itu? Maka hendaklah mengutamakan nafkah untuk isteri berbanding nafkah untuk keluarga yang lain. Ini atas terhadap kewajipan apa ni? Kewajipan seorang lelaki yang bernama suami. Kalau anak lelaki yang belum kahwin, memang ibu dia lah, ibu ayah dia lah. Ini cerita apabila seorang lelaki yang telah pun berada di kedudukan seorang lelaki yang bernama suami, dan dia hanya mampu seorang je dia bagi nafkah. Selepas dirinya seorang je lagi yang dia mampu. Maka bila bertembung ibu dan isteri, maka keutamanya adalah isteri. Keutamanya adalah isteri. Kalau ada lebih, barulah pergi kepada ibu. Okay. No hard feeling. Okay. No hard feeling. Okay. No hard feeling. Jangan kecil hati terasa. Wahai para ibu sekalian. Kalaulah anak lelaki kata, mak minta maaf. Tak cukup mak. Cukup-cukup je untuk keluarga kita je. Mak jangan kecil hati ya. Mak pun kata, aku yang besar kau susah payah gini-gini. Kau buat macam ni pada mak sampai hati. Okey, dalam bab ini, kalaulah seorang anak lelaki dia dengar mak dia cakap macam ni, janganlah susah hati sangat. Janganlah rasa macam dah kena hempat dengan langit. Janganlah rasa bumi terbalik. Janganlah rasa terus jadi anak deraka. Jangan. Tenangkan hati kita, wahai para lelaki, wahai para suami. Anda bukan melakukan satu dosa yang besar. Sebab apa saya sebut begini? Kalau kita letakkan dosa pahala pada hati manusia, maka terlalu banyak dosa yang kita tanggung. Sebab ibu kita juga manusia biasa. Manusia biasa. Mudah kecil hati, mudah terasa, mudah cemburu, mudah ungkit. Jadi kalau ibu kita cakap sesuatu yang memang kalau kita fikir zahir tu, ya Allah aku ni anak doa aku dah teruk, aku dah kecil hati. Tetapi kalau perkara itu di luar kemampuan kita untuk menjaganya, kita tak mampu nak bagi ni macam mana? Bukan buat-buat tak mampu, betul-betul tak mampu, dan Allah tahu kita betul-betul tak mampu. Jadi dalam keadaan begini, mak, memang cukup-cukup je mak, duit kita ni mak. Memang ya Allah, tolak rumah, tolak kereta, tolak ni, tinggal lagi dalam 150 je. Ni je duit belanja sampai hujung bulan mak. Mak kata, kau ni kalaulah kita rasa boleh bagi juga RM5 bagi. Bagi RM10 bagi. Tapi kalau betul-betul tak mampu dan mak sampai kata kecil hati, kau ni tak kenang budi, kau gini, maka kalaulah dalam keadaan begitu, janganlah pula kita rasa kita berdosa besar, anak derhaka, tak, insya-Allah. Sebab kita buat sebagaimana yang disebutkan oleh alim ulama dan ikut syariat. Allahu Akbar. Saya selalu ditanya oleh anak-anak,
Ustazah, saya ni anak derhaka ke? Kenapa puan? Mak saya ni ustazah, mulut dia ustazah, suka maki hamun. Mak saya ni ustazah suka mengungkit. Dia ni batu api antara adik-beradik. Mak saya ni, dia cerita sikit keburukan mak dia. Dia kata, mak saya ni saya tak tahu, mungkin dia ada masalah apa ustazah. Mulut dia ni, kalau dengan saya dihodohkan adik-adik saya yang lain, adik-adik saya. Dengan adik-adik saya dia burukkan saya pula. Jadi kami ni kadang kalau tak faham benda ni boleh jadi bergaduh adik-beradik. Saya dengan isi saya ni banyak kali dah mak saya suruh cerai. Mak saya dah bagi amaran, kau tak ceraikan bini kau, mak tak redha kau. Mak tak redha kau dunia akhirat. Mak tak redha susu kau. Mak tak halalkan susu yang mak beri kau minum. Kalau kau tak ceraikan isi kau sekarang. Macam tu. Saya nak sebut ada ramai ibu yang bersikap begini. Wallahualam, maksud saya, bila lepas tu dia tanya, ustazah, berdosa ke saya lawan cakap mak saya? Mak saya kalau berdosa ke saya lawan cakap mak saya? Mak saya kalau boleh duit kerja saya, gaji saya ni langsung bagi kat dia belaka. Kalau dia tahu saya bawa anak isi saya berjalan, dia marah sangat ustazah. Dia akan sebut begini dengan ni, kata saya anak derhaka. Saya kata, encik bukan anak derhaka. Encik bukan anak derhaka, tapi encik anak yang bertanggungjawab. Apa maksud ustazah? Encik tidak mahu ibu encik terus melakukan dosa. Jadi encik tidak membenarkan perintah dia yang melanggar syariat Allah. Dia suruh encik ceraikan isi, itu langgar. Isteri si encik yang baik. Isi encik baik, ya isi baik. Jadi encik tahu kewajipan encik mempertahankan rumah tangga. Kewajipan encik memelihara ikatan perkahwinan. Kewajipan encik menjaga isi encik yang encik ambil dengan akad nikah. Maka kalau encik membenarkan perintah ibu encik lagi berdosa. Jadi encik lawan dia tu bukan kerana encik derhaka, tetapi encik tidak mahu encik jadi suami yang derhaka, tidak mahu ibu menjadi ibu yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi habis ustazah, mak saya kecil hati, mak saya tak ni tak apa encik. InsyaAllah doalah banyak-banyak untuk ibu. Doa supaya ibu lembut hati, ibu maafkan, ibu nampak kebenaran, ibu berubah. Itulah yang terbaik. Ustazah, macam mana dia minta saya bagi duit semua pada dia? Tak apa encik, sebab kewajipan encik sekarang nombor 1 adalah isteri, adalah anak-anak. Kemudian bila ada lebih bagi kepada ibu. Bukannya bagi ibu dulu semua, lebih bagi isteri, anak-anak. Saya nak sebut perkara ni, muslimin-muslimat sekalian, masa saya handle masalah rumah tangga, terlalu banyak penceraian berlaku kerana orang tua. Minta maaf, ini fakta, ini kebenaran. Bukannya saya kalau bab ini saya tak boleh nak berlapik-lapik. Saya mesti cakap jelas. Sebab apa yang saya cakap, apa yang saya sebut berdasarkan pengalaman, dan ia akan melibatkan cerai, nikah, rujuk seseorang. Bila seorang suami kata, ustazah, saya dah ceraikan isteri saya. Kenapa? Okey, ini perintah mak ayah saya. Saya kan kena dahulukan mak. Mak kan adalah tapak syurga saya dibatak pakai mak. Kan kalau saya dapat redha mak, saya dapat redha Allah. Saya kata, kenapa? Mak saya suruh saya ceraikan isteri saya. Isteri encik kenapa? Isteri saya baik ustazah, dia tak ada sebab untuk saya cerai. Lepas tu anak-anak macam mana? Sekarang kami terpisah ustazah, kesian anak-anak begini. Saya kata, encik buat keputusan berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang mak saya suruh. Allahu Akbar. Saya tanya, encik, ibu encik maksum ke? Tak, ibu saya manusia biasa, mesti buat salah juga. Jadi perintah yang mak encik suruh tu betul ke salah? Salah, memang salah ustazah, tapi dah saya nak dapat redha mak. Allahu Akbar. Ini salah faham. Redha ibu ayah yang dimaksudkan, sesungguhnya redha Allah pada redha ibu ayah adalah ibu ayah yang dapat redha Allah. Kalaulah perintah redha ibu ayah yang dimaksudkan, sesungguhnya redha Allah pada redha ibu ayah adalah ibu ayah yang dapat redha Allah. Kalaulah perintah ibu ayah itu tak selari dengan redha Allah, Allah tak redha dengan benda tu. Jadi janganlah diikut. Masya Allah, janganlah diikut. Sebab itu bila sebut sekiranya apa yang ibu ayah suruh buat, perkara yang Allah juga redha, maka wajiblah kita ikut. Tapi kalau suatu perkara yang ibu ayah itu suruh buat, yang bertentangan dengan apa yang Allah suruh, maka wajib taat Allah. Sebab itu hadis Nabi SAW, la ta'atan fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan dalam perkara yang berlawanan dengan apa yang Allah perintahkan. Tidak ada ketaatan. Subhanallah, Allahu Akbar. Itulah dulu, kalau saya kan, seorang isteri datang mengadu, ustazah tahu tak, saya dengan anak-anak bercatu ustazah.
Kenapa puan? Suami tak mampu ke? Tak Ustazah, suami saya mampu. Tapi 50% duit dia, gaji dia perlu diserahkan kepada mak dia. Itu syarat mak dia bagi. Kalau gaji dia 2,000, 1,000 kena bagi pada mak dia. 1,000 lagi itulah semuanya Ustazah. Untuk sekolah anak 5 orang, untuk belanja, untuk sewa, untuk bayar kereta, untuk minyak tu. Saya kata kenapa macam tu? Mak dia memerlukan ke? Ada adik-adik nak tanggung? Tak Ustazah. Mak tak ada memerlukan. Dia dah tua sekian-sekian. Jadi mak tak tahulah Ustazah. Itulah deal mak dia apa. Saya kata ya Allah. Ibu ni telah pun memaksa anak lelakinya berlaku tidak adil. Telah memaksa anak lelakinya melakukan sesuatu yang menyulitkan urusan ibu tu sendiri pada akhir nanti. Sulit ibu-ibu yang macam ni menyusahkan hidup anak, menyusahkan hidup menantu, menyusahkan hidup cucu, sulit. Saya minta maaf, betul di awal tadi saya menyebutkan tentang kelebihan ibu, jaga ibu sampai saya menangis-nangis. Tapi suka untuk saya mengingatkan diri saya selaku saya menjadi seorang ibu, selaku saya juga seorang isteri, dan saya juga ada matua. Subhanallah, dalam apapun urusan kita, nombor satu adalah syariat Allah. Nombor satu adalah rohani kita, bukan nombor satu emosi kita, bukan akal kita tak. Tapi syariat Allah tak akan berubah dalam apa jua keadaan. Allahu Akbar. Okey, kita tengok lagi. Imam Asy-Syaukani berkata, telah sampai pada tahap ijma' akan kewajipan memberi nafkah pada isteri. Kemudian jika masa ada lebihan daripada itu, barulah ada kewajipan nafkah terhadap keluarga yang lain. Ini dalam kitab Nail Al-Awsar 381. Okey, hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un fali ahlika fa in fadala an ahlika syai'un falizi qarabatika fa in fadala an zi qarabatika syai'un fahakadha. Okey, hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un fali ahlika fa in fadala an ahlika syai'un falizi qarabatika fa in fadala an zi qarabatika syai'un fahakadha wa hakadha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih, yang bermaksud mulakan nafkah dengan dirimu. Maksudnya kalau ada harta, nafkah utama pada diri kita. Jika berbaki, berilah kepada ahli keluargamu. Jika masih berbaki, berilah kepada saudara maramu yang terdekat. Dan jika masih berbaki, berikanlah kepada mereka dan seterusnya. Nampak tak Nabi sebut? Ahli keluarga, kemudian saudara mara yang terdekat. Imam Asy-Syaukani menyebut, nafkah kepada keluarga tetap wajib meskipun ketua keluarga jatuh miskin. Manakala nafkah kepada ibu bapa hanyalah wajib jika anak mampu. Para ulama telah sepakat akan wajibnya mendahulukan nafkah anak isteri sebelum ibu bapa. Saya ulang lagi sekali. Para alim ulama telah sepakat, jumhur ulama sepakat, nafkah kepada isteri dan ahli keluarga, isteri dan anak adalah pertama, nombor satu. Sekiranya ada lebih, barulah pergi kepada ibu bapa. Barulah pada ibu bapa. Mafhum daripada hadis di atas menunjukkan fali ahlika lebih kepada isteri dan anak-anak. Masya Allah. Jadi jelas, tak ada ragu-ragu, tidak ada lagi maksudnya perbahasan apa-apa. Jelas bahawasanya seorang lelaki bila dah bernikah, nafkah paling utama pertama adalah kepada isteri dan juga anak-anak, barulah pergi pada ahli keluarga yang lain. Kedudukan yang pertama kalau ada ibu ayah, kemudian pergi pada ahli keluarga yang lain. Masya Allah. Kalau ada orang yang mempertikaikan kata, Ustazah, terasa kecil hati ibu-ibu ni, Ustazah cakap macam tu. Saya kata ibu-ibu ni dulu dia ada tak suami? Ada Ustazah, kau tak macam mana boleh jadi ibu kalau tak ada suami? Dia mengandung pun daripada suami dia. Patutlah dia ada anak. Jadi sepanjang dia hidup, dia dah dapat nafkah daripada suami dia. Kenapa setelah anak dia ada isteri, kenapa dia tidak mengutamakan untuk, kenapa ibu pula halang untuk anak lelaki dia bagi nafkah pada isteri secara adil? Faham tak maksud saya? Kalau seorang ibu nak mempertikaikan, Ustazah kenapa pula seorang anak lelaki ni dia tak utamakan ibu? Kan ibu yang mengandung susah payah melahirkan, kan ibu yang membesarkan dia. Kenapa bila dah kahwin keutamaan dia pada isteri dan anak-anak? Jawapannya, puan sendiri masa nikah dulu dapat tak nafkah daripada suami puan? Saya dapat. Macam itulah adanya Islam. Puan dapat nafkah daripada suami. Kalau puan sendiri, suami puan dahulukan ibu dia, puan rasa macam mana? Betul lah Ustazah, Masya Allah, barulah dia macam kendu. Faham tak maksud saya ni?
Subhanallah. Kalau seorang ibu dia kata dia lebih berhak terhadap harta anak. Kalau seorang ibu dia kata dia lebih berhak terhadap harta anak lelaki dia, ibu ni adakah dia lupa dulu suami dia juga yang bagi nafkah? Bayangkan kalau dia berada di kedudukan suami dia lebih utamakan ibu. Dia terasa tak? Kalau dia ingat balik, yelah ustazah, saya tak boleh terima lah ustazah, tapi suami saya bagi nafkah cukup. Jadi sekarang jangan jadi seorang ibu yang menghalang anak lelaki untuk memberikan nafkah cukup kepada anak isterinya. Dah, Islam ini adil. Kita macam roda, pusing-pusing benda yang sama. Allahu Akbar, Masya Allah. Muslimin, muslimat sekalian. Sebagai penutup, justru selama mana ia menjadi tanggungjawab terhadapnya, maka tanggungjawab kepada isteri adalah diutamakan kecuali dalam keadaan darurah. Ibu bapa memerlukan bantuan, maka itu diberikan kepadanya. Kalau ibu bapa betul-betul darurah, betul-betul sakit, betul-betul memerlukan, maka keadaan itu saja perlu diutamakan ibu ayah. Faham ya? Kalau tak ada darurah, tak ada keperluan, tak ada mudarat, maka keutamaan adalah nafkah seorang suami pada isteri dan anaknya. Tapi kalau ada darurah, maka ketika itu sahaja perlu ditamakan ibu dan ayah. Para ulama menyebut memberi nafkah kepada ibu bapa adalah tidak wajib atas seorang anak kecuali dua keadaan berikut. Nafkah kepada ibu bapa tidak wajib terhadap setiap anak kecuali dua keadaan saja. Keadaan pertama, ibu bapanya miskin dan memerlukan bantuan. Yang kedua, anak tersebut mempunyai lebihan harta setelah diberikan nafkah yang diberikan kepada keluarganya. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Jelas, very clear. Orang sebut crystal clear. Crystal clear. Seorang anak, maksudnya anak lelaki ni, anak lelaki, tidak wajib memberi nafkah kepada ibu bapanya kecuali dua keadaan. Pertama, ibu bapanya fakir miskin dan sangat memerlukan. Pertama, kalau ibu bapa pun ada pencen, ibu bapa ada duit, jadi tak wajib bagi. Nak bagi itu hadiah. Kemudian yang kedua, anak tersebut mempunyai lebihan harta selepas dia dah bagi sempurna nafkah kepada anak isterinya, barulah diboleh beri kepada ibu dan ayahnya. Tapi kalau seorang anak lelaki, seorang suami, dia mendahulukan ibu bapanya dan kadang ibu bapanya bukanlah memerlukan, tapi sebab kehendak ibu bapa ni, kehendak mak ni, kejap nak berjalan sana, kejap nak beli handbag, kejap nak itu, saja je dia nak menuntut daripada anak dia, sehingga terabai nafkah isteri dan anak-anak, maka lelaki ini berdosa. Jelas ya? Seorang lelaki, seorang suami, kerana mengutamakan kehendak ibu, bukan keperluan, kehendak ibu ni bukannya memerlukan sangat, tapi dia ni anak mak sangat, asyik sikit mak, apa-apa mak nak mesti beli walaupun bukan keperluan, sehingga terabailah nafkah isteri dan anaknya, maka suami ini, lelaki ini berdosa. Sebab kewajiban utama dalam keadaan ini adalah isteri dan anak-anak. Masya Allah, Allahu Akbar.